Assalamualaikum. Kisah saya ni bermula daripada saya mengenali teman lelaki saya ni di Johor. Saya bekerja kilang masa tu dan dia juga bekerja kilang. Masa tu apa yang saya nampak lah, dia seorang lelaki yang baik, seorang lelaki yang bertanggungjawab, ramah, and then mestilah ada cute kan. So dia masa saya kenal tu saya tak pernah lagi berkawan dengan lelaki masa tu. Jadi masa first tu saya kenal dia tu, okey lah, saya boleh dijadikan teman lah pada saya. Jadi apabila saya sambung belajar, lepas tu saya dapat masuk ke universiti dan saya masih lagi berhubungan dia sehinggalah saya tamat belajar. Dan dia pun dapat dalam tahun ketiga saya belajar tu, dia dapat bekerja sebagai anggota beruniform lah. So masa tu saya pun dah habis belajar dan saya pun mula bekerja. Bila saya dah bekerja, dalam setahun saya disahkan diagnosis kanser tahap 4, kanser ovari. So saya rasa kat situ macam rasa down. Lepas tu tapi disebabkan dia ada, family pun ada memberi kata-kata semangat, so saya masih boleh melalui tahap merumitkan, tahap yang sangat menyedihkan tu dengan baiklah. So selepas tu saya terpaksa dioperate buang ovari dengan rahim. Dan masa tu family saya menyatakan nak putus tunang sebab memandangkan saya dah tak boleh nak bagi zuriat pada suami. Jadi keluarga saya memutuskan untuk putus tunang. Jadi tak adalah menyusahkan sesiapa. Tapi dia sanggup terima saya seadanya. Dia bagi tahu keluarga saya dan kedua ibu bapa dia pun bagi tahu tidak ada salahnya kalau nak berkahwin dengan saya. Kalau tak dapat anak, boleh ambil anak angkat. So masa tu saya rasa saya dihargai lah. Dan kami pun mula melayari bahtera perkahwinan bersama lah. Untuk 2 tahun yang pertama tu, walaupun saya tak dapat memberi zuriat pada dia, tapi saya rasa saya sangat bahagia dengan dia. Dia pun memberi kelengkapan pada saya. Dia menafkahi saya dan segala keperluan saya dia penuhi. Tak ada yang kurang. Dan dia pun sangat baik, sangat bertanggungjawab. Dia pun sangat menjaga hubungan dengan keluarga mentua. Boleh dikatakan dia perfect lah masa tu. Tapi bermula daripada dia ambil dadah, masa itulah bermulanya kisah hitam dalam hidup saya. Masa tu saya dapat tahu yang dia ambil dadah tu bila saya jumpa something yang pelik dalam toilet dan saya mula bertanya pada dia. Mula-mula dia tak nak mengaku lah, tapi selepas tu dia cakap ini dia takkan ketagih. Dia cakap barang ni orang bagi pada dia, dia takkan ketagih. Jangan risau, dia cakap. Dia memberi keyakinan pada saya supaya jangan risau. Benda ni biasa je. Takkan bagi kesan pada rumah tangga kita macam tu. Jadi masa tu saya okeylah. Saya cakap mulai hari ni tak payahlah lagi ambil macam tu. Tapi lama kelamaan saya tengok makin teruk. Lama kelamaan saya kat rumah tu sampai dia tak ada bagi duit. Dia minta lagi duit saya. Saya ada buat sedikit bisnes online lah, macam jadi dropship. Dan saya ada juga orang panggil macam stokis kecil-kecil lah kat rumah. Tapi masa tu saya tahu dia ambil barang. Jadi duit tu dia sentiasa minta kan. Jadi saya terpaksa sembunyikan lah duit hasil bisnes saya sebab saya nak rolling kan. Bila start daripada dia ambil dadah tu dah lama, dalam selepas setengah tahun dia ambil dadah tu, saya tengok sikap dia dah mula banyak sangat perubahan dia lah. Dan bukan saja dari fizikal dia, emosi dia tak stabil, dia jadi panas baran, dia dah mula angkat tangan masa tu. Dia mudah-mudah je boleh pukul. Dan masa tu jugalah perangai dia jenis main perempuan.
Jadi saya masa tu rasa sedih, rasa down. Saya tak boleh nak cerita pada sesiapa, sebab kalau saya cerita dekat family saya, mungkin family saya akan rasa mana ada, dia baik je. Jadi family saya tu tak percaya dia ni macam tu. Jadi saya pula yang disalahkan. Lepas tu kalau saya cerita kat mak dengan ayah dia, kat bapa mentua saya dengan mak mentua saya pun sama, dia pun akan rasa dia pun akan dia tak percaya yang bahawasanya suami saya, ex saya masa tu, ex saya ni ada ambil barang tu, pukul saya. Dia mesti tak percaya. Jadi saya terpaksa telan, saya terpaksa simpan. Selama 2 tahun saya simpan benda tu. Selama 2 tahun tu lah saya terseksa. Masa dalam 2 tahun terakhir tu, dengan hidup dengan dia tu, dia tak bagi nafkah, dia tak bagi duit. Itu tak apalah, tapi yang saya kisahnya duit belanja. Macam mana saya nak masak sedangkan kat dapur tak ada langsung makanan, tak ada langsung. Sampai satu saat saya pernah selongkar dapur tu untuk cari walaupun sedikit makanan sebab tersangat lapar. Dia tu tak lapar lah sebab dia keluar, dia duit dia ada, dia boleh beli. Dan bila dia makan barang tu, dia takkan rasa lapar sampai 2-3 hari tak makan pun tak apa, tak tidur 2-3 hari pun tak apa. Sedangkan saya normal, saya tak ada consume barang apa. Jadi saya mesti nak makan kan. Jadi saya terpaksa selongkar dalam dapur. Sampai saya pernah jumpa satu paket ketupat nasi yang belum direbus, dan saya terpaksa rebus untuk buat bubur, taruh garam masa tu. So keadaan saya masa tu saya sangat sedih. Saya fikir sampai bila saya nak jadi macam ni kan. Lepas tu satu hari dia memang selalu pukul saya. Balik kampung saya memang tak boleh balik jumpa mak ayah saya. Saya tak tahu kenapa sampai macam tu sekali. Kalau dulu kalau balik kampung kami balik sama-sama. Bukan saja kat rumah mak ayah saya dia tak bagi balik, tapi kat rumah mak ayah dia pun. Sampai keluarga dekat Johor tanya, kenapa dah lama tak nak balik. Sampai mak ayah dia datang ke rumah menziarah kami, jenguk kami. Sampai mak ayah saya sendiri pun datang. Bila mak ayah saya datang, dia marah saya. Kenapa sampai mak ayah saya datang? Kenapa? Dia ingat saya yang mengadu tentang apa yang berlaku dalam rumah tangga kami. Sedangkan saya tak pernah buka mulut. Apa yang berlaku dalam rumah tangga kami ni, saya tak pernah buka mulut dekat sesiapa pun. Selepas tu, bermula daripada setahun lebih selepas dia kongsi barang tu, saya keadaan makin teruk sampai saya kelaparan. Saya ke rumah jiran. Jiran masa tu kerja kantin sekolah. Dia selalu ada bawa balik kuih-kuih yang di sekolah yang tak habis. Jadi saya terpaksa memalukan muka saya ni. Saya terpaksa ke rumah diorang untuk minta sedikit makanan, dan diorang pun dah tahu dah. Kalau saya pergi tu maknanya saya lapar. Diorang pun memang ada sediakan makanan untuk saya bawa balik, sebab diorang fikir saya mesti lapar kat rumah. Diorang tahu saya masa tu dalam keadaan susah. Lepas tu saya bersyukurlah sebab ada jiran-jiran yang baik yang tolong saya masa tu. Cuma dia orang tak boleh tolong. Macam masa saya kena pukul tu, dia orang tak berani nak tolong. Sebab dia orang kata, dia orang takut sebab suami saya ni dia anggota beruniform yang boleh memiliki senjata. Jadi dia orang tak beranilah nak masuk campur. Tapi ada satu last yang kisah yang boleh saya keluar daripada rumah tu. Sebelum ni memang saya sentiasa berdoa dengan Tuhan. Saya cakap dengan Tuhan, ya Allah, kau bagilah aku jalan untuk aku keluar daripada masalah ni. Sebab aku tak boleh nak keluar dari rumah ni sebagai isteri. Nanti aku akan dikira sebagai nusyus. Kau bagi aku jalan untuk aku keluar daripada rumah ni. Apa saja jalan yang kau bagi, ya Allah, aku akan ikut, aku akan redha. Apa saja jalan yang kau bagi, aku akan turut. Jadi masa tu kejadian boleh saya keluar dari rumah tu, dia minta duit dengan saya. Saya cakap saya memang tak ada duit.
Saya cakap, memang saya tak ada duit. Kalau awak nak duit, saya tak bekerja. Saya cakap macam itulah dengan dia kan. Tapi bila saya tak bagi duit tu, dia marah. Dia mula melampiaskan panas barang dia pada saya. Dia pukul saya. Dia pukul tu memang tak terkira lah. Dia tendang perut saya. Dia dia tampar, dia sepak. Sampai saya lari dalam rumah tu. Tapi saya tak ada tempat nak lari. Sampai saya masuk bilik, saya tutup pun ditendang pintu tu sampai pecah. Saya pun sampai satu masa tu dia tarik saya. Lepas tu dia hadap ke dinding. Dinding tu sebab rumah tu rumah kos rendah kan. Jadi dia dengar, jiran-jiran boleh dengar. Dia tarik ke dinding, dia cekik saya. Sampai masa tu saya memang dah kelam dah mata saya. Masa tu saya cakap, mati dah saya ni. Memang saya fikir masa tu saya mati je. Lepas tu ada panggilan telefon daripada balai. Kat situ bermakna ada jiran saya, dia call balai polis mengatakan ada satu orang ni pukul isteri dia. Jadi ada balai call dia. Jadi dia jawab panggilan tu dan dia pun terus nak keluar. Dia melafazkan talak pada saya, melafazkan lafaz talak, taklid lah. Kalau kau keluar daripada rumah aku ni sebelum mak aku sampai, jatuh talak 3. Katanya macam tu. Itu lafaz dia lah. So lepas dia pergi, saya pun saya berfikir, aku nak tunggu apa lagi? Aku nak tunggu sampai bila masalah ni berlaku dalam hidup aku? Apa yang aku nak buat sekarang? Takkan aku nak tunggu lagi? Benda dah jadi macam ni, takkanlah saya nak tunggu sampai saya jadi mayat. Jadi saya pun berfikir, apa aku nak buat ni sekarang? Patut aku keluar ke tak? Salah ke kalau aku keluar? Dengan siapa aku nak cerita ni? Masa tu saya tak boleh nak cerita dengan siapa-siapa. Yang tahu je kisah ni jiran-jiran tu, dia orang tahu sebab dia orang selalu nampak benda ni. So kalau aku keluar macam mana ya? Sebab masa tu tak ada ilmu. Tak ada ilmu tentang kes-kes macam ni sebab pertama kali kan. Jadi apa yang akan jadi kalau aku keluar? Undang-undang tak tahu. Kalau bercerai macam mana? Tak tahu ilmu-ilmu tu sebelum ni saya tak ambil tahu macam tu. Jadi sampai bila aku nak jadi macam ni? Takkan aku nak terus jadi mangsa macam ni? Takkan aku nak terus dipukul? So saya ambil keputusan untuk keluar juga daripada rumah tu. Saya keluar daripada pintu pagar tu, saya pergi ke rumah ustazah jiran saya dan saya cerita pada dia. Dan alhamdulillah jiran saya tu dia support saya. Dia cakap, mula-mula dia terkejut. Lepas tu dia cakap, kenapa keluar? Dah jatuh lah talak. Lepas tu saya pun cakap dengan dia, saya dah teruk. Dia pun tengok keadaan saya. Dia cakap, oh ini teruk ni. Lepas tu dia bagi jalan pada saya. Sekarang ni awak dah keluar daripada rumah tu, bermakna dah jatuh talak tu. Maknanya lebih baik awak balik dulu sebelum dia sampai rumah. Saya pun balik rumah. Petang mak bapak dia sampai. Lepas tu saya ceritakan saya dipukul. Lepas tu saya mohon pertolongan daripada mak dengan ayah dia untuk bawa saya keluar daripada rumah tu. Mula-mula mak ayah dia tak setuju, tapi saya tanya mak ayah dia, adakah nak saya keluar daripada rumah tu dalam keadaan saya dah jadi mayat? Nak ke saya keluar daripada rumah anak dia ke tali gantung disebabkan atas kesalahan membunuh isteri sendiri? So mak ayah dia pun setuju untuk bawa saya keluar dari rumah tu untuk selamatkan saya daripada terus jadi mangsa. Jadi mak ayah dia berjanji untuk cari jalan macam mana nak ubatkan anak dia, sementara tu suruh saya tinggal bersama keluarga saya. So bila saya dah keluar rumah tu, saya terasa satu beban yang lepas, seolah-olah macam bahu saya ni ringan. Saya rasa selamat bila saya keluar dari rumah tu, sebab saya rasa trauma sangat dengan apa yang dia buat dengan saya. Saya rasa kadang-kadang kalau orang ketuk pintu pun trauma saya tu sampai tahap orang ketuk pintu pun saya rasa terkejut.
Sebab saya trauma dengan apa yang berlaku pada diri saya tu. Lepas saya keluar daripada situ, saya mula mengatur langkah untuk bina hidup saya semula. Saya rasa inilah masanya untuk saya corakkan balik kehidupan saya untuk bebas daripada penganiayaan lelaki. So bermula pada situ saya luangkan masa bersama keluarga dan saya keluar bercuti dan saya start mencari kerja untuk sara hidup saya sendiri. Sebab saya tahu tak ada orang akan sara diri saya sendiri kecuali saya sendiri yang mengatur hidup saya balik. Bermula daripada situ jugalah keluarga dia juga ada memujuk saya supaya kembali pada anak dia, sebab anak dia tak ada orang jaga. Saya pun cakap dengan dia orang lah, saya tak boleh kembali semula ke rumah tu. Kalau saya kembali semula ke rumah tu, bermakna saya yang menempah neraka untuk diri saya. Saya mengaku memang saya tak boleh keluar. Masa itulah saya mengaku yang saya dah langgar taklid tu untuk saya bebas daripada dia. Tapi memang masa mula-mula saya keluar daripada rumah tu, adik-beradik saya tak sokong. Sebab diorang tak tahu keadaan yang sebenar. Diorang tak sokong keputusan saya keluar dari rumah tu. Diorang cakap nusyus. Dan diorang nak hantar balik saya. Diorang cakap saya bawa awak pergi salon, kita pergi butik, kita beli baju cantik-cantik, kita pick up balik suami awak. Mungkin suami awak tengok awak tak kerja, duduk rumah, suri rumah, selekeh. Jadi dia abaikan awak macam tu. Tak, bukan macam tu keadaannya. Saya cakap bukan dia pukul saya sebab macam tu. Dia ada ambil dadah. So selepas tu lah adik-adik saya menyokong dan melindungi saya daripada ex saya tu. Bila saya dah start kerja, alhamdulillah saya dapat kerja, saya dapat kawan-kawan dalam persekitaran kerja yang bagus. Bos pun baik-baik. So masa tu saya dapat semangat. Keluarga pun bagi sokongan, support, terutama sekali kedua ibu bapa saya dan adik-adik saya. Dia orang bagi support pada saya. So saya masa tu rasa macam hidup kembali. Saya suka sangat, happy sangat masa tu. Selepas tu, disebabkan pengalaman saya tu, saya juga ada dikelilingi dengan kisah keganasan rumah tangga yang jiran-jiran saya yang baru. Pada satu hari tu, sebab masa bila saya dah ada pengalaman macam tu, saya trauma. Tapi trauma saya bukan membuatkan saya murung. Tapi trauma saya tu membuatkan saya, bila saya tengok pada keganasan pada wanita lain, saya tak boleh. Aku kena juga bantu wanita ni. Jadi masa saya balik rumah masa tu, saya nampak si lelaki ni tarik rambut isterinya di tengah-tengah halaman dengan dikelilingi orang yang hanya tengok je. So saya tengok masa tu, saya Allahu Akbar, kenapa tak ada yang membantu kan? Kenapa takut nak tolong kan? Nak tunggu perempuan tu mati dulu ke baru nak tolong? Lepas tu saya terus pergi dekat perempuan tu. Saya halang dia daripada kena pukul dengan suami dia. Sampai saya masa tu saya tak terfikir pun keselamatan diri saya. Sebab masa tu saya macam mana cakap, saya rasa saya perlu selamatkan wanita tu. Jadi saya halang daripada dia kena pukul dengan badan saya sendiri. Dan masa tu saya marah lelaki tu, kenapa kau pukul perempuan macam ni? Kau pukul perempuan ni, maknanya kau tu dayus. Terus dia marah dengan saya, dengan saya kena tolak. Saya cakap, saya suruh dia belah daripada situ supaya pergaduhan dia tu terlerai. Jadi saya tak kisah dah masa tu. Orang-orang keliling tu cakap, kenapa masuk campur? Ini bukan masalah masuk campur urusan orang kan. Bukan masalah masuk campur urusan rumah tangga orang. Tapi ini sikap ambil peduli kita pada wanita lain. Bila terjadi macam tu, kita dah kena keadaan macam tu, tak ada orang tolong, tak ada orang berani tolong. Saya pun tak salahkan orang lain, tapi masa saya kena tu tak ada orang berani tolong saya. Tapi adalah yang membantu saya dengan hubungi pihak polis. Tak apa, kalau macam kita tak mampu nak tolong, kita takut, kita boleh je hubungi pihak polis macam kes saya itulah. So selepas saya
selamatkan perempuan tu, saya nasihatkan dia, awak kena bertindak, awak tak boleh hidup macam ni, awak kena report polis supaya dia dapat pengajaran daripada perkara ni. Kalau awak diam je, fikir anak, sampai bila keadaan awak nak jadi macam ni? Sampai bila awak nak jadi mangsa keganasan macam ni? Saya memang tak boleh duduk diam bila saya tengok perempuan dikasari oleh suami sendiri macam tu. Itulah sejak hari tu, sejak daripada apa yang berlaku pada saya sentiasa alert dengan apa saja keganasan yang berlaku pada wanita. Saya terpaksa ambil tahu. Bukan saya nak campur urusan rumah tangga orang, tapi saya kena ambil tahu. Masa kejadian tu, lelaki tu ditangkap polis dan dipenjara, dan isteri dia pun bila dia dah keluar daripada penjara, isteri dia pun tak ada minta pasal, masih bersama dengan lelaki tu, dengan harapan suami dia boleh berubah lah. Itu pilihan dia. Dulu masa saya kejadian yang kena pada saya tu, saya tak tahu sebenarnya ada akta keganasan terhadap keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak ni. Masa tu saya zero ilmu tu, saya tak tahu. Bila saya dah start masuk kerja, saya dah search tentang keganasan terhadap wanita ni. Bila dah kena pada diri saya dah keluar daripada rumah tu, saya search tentang keganasan terhadap wanita. Masa tu lah saya tahu punya ada undang-undang dan ada Jabatan Pembangunan Wanita yang sentiasa melancarkan kempen anti keganasan terhadap wanita, EWAW. Jadi masa itulah saya tahu bahawasanya ada talian yang boleh kita call, ada talian yang boleh wanita telefon untuk selamatkan diri mereka daripada mangsa keganasan terhadap wanita ni. Jadi taliannya tu talian kasih 15999. Itu kalau tak silap saya, itulah taliannya. Masa itulah saya pun, kalau saya tengok ada kes keganasan, saya cakap, kalau you tak nak buat report polis, tak apa, you call je nombor ni. Ni ada Jabatan Pembangunan Wanita ni, dia selalu melancarkan kempen hentikan keganasan terhadap wanita, kempen tu. Jadi dia selalu cakap, kalau 1599 ni call, kita boleh bagi tahu masalah kita. Kalau kita tak nak terlibat dengan anggota, dengan polis lah, dengan PDRN, kita boleh call nombor tu. Dan kalau kita tengok ada terjadi di sekeliling ke, kita pun boleh call nombor tu. Masa tu saya mula alert lah dengan Jabatan Pembangunan Wanita, dan saya mula tahulah ada talian yang boleh menyelamatkan wanita daripada terus menjadi mangsa keganasan. Ya, kita bukannya nak menggalakkan keruntuhan rumah tangga, tak, tapi kita kena amalkan sikap ambil peduli supaya kita sentiasa menjadi masyarakat yang bertanggungjawab. Itulah saya nak bagi tahu pada wanita-wanita semua. Janganlah kita menutup mata, menutup telinga atas apa yang berlaku di sekeliling kita. Kalau kita nampak ada berlaku keganasan, tak kiralah keganasan terhadap wanita ke, keganasan terhadap kanak-kanak ke, kita tak kiralah sama ada rumah tangga atau kita tengok kat luar-luar ke, kita kena buat sikap ambil peduli, kita kena bertanggungjawab. Untuk jadi masyarakat yang bertanggungjawab, kita kena call, sama ada kita call nombor tu ataupun kita nasihatkan mangsa tu untuk bertindak daripada terus menjadi mangsa keganasan. Janganlah kita dengan bersikap tak ambil peduli, hanya membawang saja. Itu tidak membantu kepada mangsa tu, langsung tak membantu. Kecuali kita ambil tindakan dengan call nombor tu atau menasihati dia, dengan menasihati dia untuk buat laporan, ataupun menasihati dia untuk bertemu sendiri dengan pakar-pakar kaunseling ke, ataupun call kaunselor di 1599 tu ke. Tapi jangan kita buat tak tahu je. Itu saya rasa tak patutlah bagi kita sebagai masyarakat yang berilmu ni. Kita kena sentiasa proaktif, kita kena bertindak. Jadi kalau macam kita nampak orang tak tahu pun benda tu, kita bagi tahu. Itu sajalah kisah saya. Dan saya nak wanita-wanita di luar sana ambil iktibar daripada kisah saya ni. Jangan kita terus mendera diri saya, meletakkan diri kita tu di tempat yang seburuk-buruknya keadaan sampai kita jadi kemurungan. Kita kena keluar daripada tempat tu, kita kena keluar daripada masalah tu, dan kita kena bertindak. Itu saja. Sekian, terima kasih.
Itu saja.